Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua yang berada dalam page saya, selamat petang. Okey, berjumpa kembali kita dalam sesi sharing petang. Biasa zaman kalau hari biasa tu kita petang-petang macam ni, ada yang baru balik daripada pejabat, dia tengah apa orang kata bersenam-senam. Tapi since kita dalam musim PKP ni, so kita banyak masa duduk rumah je lah. So that's why saya suka nak sharing something dengan tuan-tuan dan perempuan. Sesi-sesi petang kita sharing-sharing santai-santai je. Apa-apa benda yang tuan-tuan dan perempuan orang kata apa, perlu tahu, perlu mendapat info, dan kita nak sharing lah. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang berada dalam page saya, yang selalu komen, yang selalu share, yang selalu tag kawan-kawan, yang bagi review. So terima kasih kepada semua yang berada dalam page saya. Hopefully any perkongsian yang kita buat dalam page ini, tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan sebagai panduan, ilmu, dan juga gunakan untuk selesaikan masalah tuan-tuan dan perempuan. Selamat petang. Waalaikumsalam Puan Azwar Ghazali, selamat petang. Okay, our top fan, terima kasih kerana berada dalam live saya. So, terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Sekiranya ada masalah audio, masalah visual atau audio, tolong bagi tahu. Kalau ada yang tak dengar ataupun tak nampak, saya cuba adjust macam mana. So, petang ni saya nak share. Semalam saya dah share berkaitan dengan perceraian secara taklik. So 3 benda yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu berkaitan dengan perceraian taklik. Bukan perceraian pengesahan cerai taklik, bukan pengesahan cerai taklik, perceraian secara taklik. So saya dah share 3 benda yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu berkaitan dengan perceraian taklik tu. So hari ni saya nak share berkaitan dengan tajuk yang mana tajuk ni memang ramai orang yang ada isu ni. Yang ada isu ni, even kita punya klien sendiri pun banyak isu juga berkaitan dengan tajuk ni, iaitu tajuk berkaitan dengan tuntutan nafkah anak. Tuntutan nafkah anak during PKP ni, tuan-tuan dan puan-puan. Just nak share something dengan tuan-tuan dan puan-puan. So PKP ni tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, tempoh ni dia bagi satu cabaran tau. Ada orang yang tempoh ini tempoh yang seronok sebab dapat bersama keluarga, tinggal dengan anak-anak, dengan suami. Tapi ada orang yang hadapi cabaran yang sangat kuat dalam tempoh PKP ni. Kita sendiri pun maklum sebab klien kita sendiri yang maksudnya yang bagi tahu kita, klien kita lah yang share dengan kita kehidupan dia macam mana, especially yang berkaitan dengan nafkah anak ni. So ramai yang hadapi masalah berkaitan dengan nafkah anak tak dibayar. Lepas tu hak jaga anak-anak yang orang kata apa, dah tak tengok anak lama. Sekejap Ada yang ada isu berkaitan dengan ada juga yang dilafaz berlaku perceraian di mahkamah, di rumah lah, perceraian di rumah. Jadi ada orang yang hadapi cabaran lah. So kita sama-sama doakan lah those yang hadapi cabaran dalam tempoh PKP ni, semoga Allah pemudahkan semuanya. Okey, tajuk saya yang suka saya nak share berkaitan dengan tajuk nafkah anak ni. Saya dah pernah share dah sebelum-sebelum ni, tapi ramai orang yang orang kata masih ada isu berkaitan dengan benda ni, masih ada soalan, masih ada pertanyaan yang datang di PM kita yang berkaitan dengan nafkah anak ni. So hari ni saya bukan nak share detail berkaitan dengan macam mana you nak tuntut nafkah anak apa semua, tak. Saya just nak share 3 benda, 3 tips those yang nak plan nak file tuntutan nafkah anak. Ada 3 tips saya nak share, ataupun yang sedang dalam proses tuntutan nafkah anak pun boleh guna tips ini untuk memudahkan ataupun melancarkan perjalanan kes tuan-tuan perempuan. Sebelum tu just nak share untuk nafkah anak ni. Tuntutan nafkah anak ni adalah tuntutan yang dibuat di mahkamah rendah, yang mana ia difailkan oleh pihak ibu lah. Kebiasaannya memang ibu lah. Ada juga orang lain, pihak-pihak ketiga, contohnya seperti nenek. Kadang-kadang mereka yang
contohnya ada kematian, contohnya ibu meninggal dunia. So seadanya nenek tu dapat penjagaan anak tu, cucu dia, nenek ke, saudara ke, mak saudara ke, apa ke kan. So kat situ mereka boleh dapatkan memulakan satu tuntutan nafkah anak, untuk dapatkan kata apa, nafkah anak, tuntutan nafkah anak tu lah. Okey. Dalam tuntutan nafkah anak ni ada 3 benda yang selalu saya suka nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan apa benda yang mana kalau kita follow tips ni, insya-Allah dia punya progress perjalanan tuntutan tu smooth lah, smooth, tak ada sebarang isu. Okey. Tips yang pertama tuan-tuan dan puan-puan yang suka saya nak share adalah kita kena senaraikan keperluan anak tu. Tuan-tuan dan puan-puan kena senaraikan keperluan anak tu. Kena ada beza antara keperluan dengan kehendak. Jangan semua kita letakkan dalam senarai keperluan anak. Kadang-kadang tu benda-benda yang bukan nafkah pun kita letak dalam senarai itu juga. So, tuan-puan kena senaraikan. Maksud saya senaraikan tu kena buat list. Sebab apa? Sebab benda ni mahkamah nak tengok. Mahkamah nak kena perhatikan apa benda yang you tuntut tu, sama ada ianya nafkah atau tidak. Makan minum, senaraikanlah makan minum, pakaian, tempat tinggal, lepas tu belanja sekolah, van sekolah, pamper, susu, pengangkutan, apa lagi yang berkaitan dengan nafkah anak, nursery. So kita senaraikan. Kalau kita tak senaraikan, mahkamah macam mana nak tahu apa benda yang kita tuntut tu pergi ke mana, duit tu, nafkah anak tu kita nak pergi untuk apa. So kita kena senaraikan listkan tuntutan keperluan anak tu. Dekat situ baru boleh kita tahu. Cuma kadang-kadang orang suka ataupun orang kata apa, kadang-kadang dia tersenaraikan benda-benda yang tak berkaitan. Contohnya duit untuk melancong, duit untuk kelas-kelas yang kita kata macam kelas-kelas yang aksesoris lah. Contohnya kelas piano, kelas ada benda-benda yang ada, saya tengok kelas memasak. So kalau dalam isu pendidikan ni, dia lebih kepada isu pendidikan di sekolah biasa. Itu yang dia ambil kira. So tips yang pertama, tolong senaraikan. Buat satu jadual, senaraikan list tu. Satu, makan minum, pakaian, tempat tinggal, apa semua. Kemudian jangan lupa letakkan dekat sebelah tu berapa keperluan tu. Kita minta makan minum, berapa kita nak letak makan minum tu. Makan minum berapa, pakaian berapa, tempat tinggal berapa. Kita kena senaraikan. Dan senaraikan keperluan tu dan senaraikan jumlah keperluan budak tu. Jadi barulah kita boleh buat tuntutan. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kita kena tunjukkan pada mahkamah pengiraan. Bila kita dah buat benda tu, kita letak pengiraan. Pengiraan ni penting sebab mahkamah nak tahu bila mahkamah luluskan permohonan nafkah yang tuan-tuan yang perempuan minta tu, duit tu nak salurkan untuk apa? Contohnya, ni nak cerita pasal pengiraan. Pengiraan ni kena ada sebab kebanyakan orang dia hanya letak saja. Okey. Contohnya macam ni. Dia letak nafkah anak RM600. Saya menuntut nafkah anak RM600. Stop kat situ. So, benda kalau dia buat macam tu RM600 ni, benda ni tak memadai untuk mahkamah. Tak memadai. Sebab kita kena tunjuk pada mahkamah 600 tu untuk apa. Sebab itu kena ada pengiraan. Contohnya kita buat 600. Okey, 600. 100 untuk makan. Ni calculation lah, kita kena tunjukkan lah 600 tu untuk pergi ke mana. Apa yang kita tuntut dalam 600 tu? Makan minum 600. Makan minum 100. Pakaian 100. Tempat tinggal 200. Belanja sekolah 100. Contoh apa lagi? Nursery 200. Total semua tu 600. Macam tu. Bila kita ada buat macam tu, mahkamah tahu 600 tu untuk keperluan benda ni. Ni tambah ni, tambah makan minum, tambah pakaian, tambah tempat tinggal, tambah jadi 600. Macam tu lah.
Jadi sebab bila kita buat macam tu, kita ada jadual. Mahkamah senang nak tahu. Okey, inilah keperluan itu. So mahkamah tahu you all bukan tuntut untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau you all letak 600, masa permohonan di mahkamah nanti, masa perbicaraan Yang Arif atau akan tanya tak, kalau tak Yang Arif pun orang belah sana pun akan tanya 600 ni untuk apa. Macam tu. Kalau kita dah senaraikan, macam yang pertama tadi, kita dah senaraikan dan kita dah buat calculation. Ini dia. So mereka tak perlu nak tanya lagi dah, sebab 600 tu kita dah segmentkan dah pergi ke mana. Makan minum 100. Pakaian 200 contohlah. Lagi sekolah ni total up semua 600. Ingat perempuan, ini saya suka nak sharekan benda ni. Senaraikan keperluan dia, senaraikan jumlah dia dekat situ dan buat pengiraan. Contoh kita letak 1000. 1000 tu pergi ke mana? 1,500. 1,500 pergi ke mana? Betul. Faham So tu tips yang kedua. Dan tips yang terakhir yang suka saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah tolong jangan lupa benda ni. Penting. Take note benda ni. Tolong nyatakan pada mahkamah cara pembayaran dia. Jangan buat tuntutan saja, tapi kita nak tak bantu mahkamah. Macam mana nak bayar? Kita kena bantu mahkamah sehingga mahkamah tu senang. Mahkamah tahu apa keperluan budak tu, mahkamah tahu macam mana pengiraannya, dan mahkamah tahu macam mana nak buat pembayaran. Kita kena letakkan pembayaran. Letakkan dekat situ. Kalau sekarang ni yang paling senang sekali, pembayaran dalam akaun. Masuk dalam akaun. Sebut, Ya Arif, saya mohon tentu pembayaran nafkah anak ni dibuat ke dalam akaun saya. Ni saya bagi contoh ayat dia. Perempuan boleh guna ayat ni dalam permohonan perempuan. Ayat dia lebih kurang macam ni. Saya buat permohonan contoh nafkah anak RM600. Saya mohon untuk nafkah anak RM600 untuk seorang anak bernama sekian sebulan. Contoh. Lepas tu pembayaran nafkah anak hendaklah dibuat ke dalam akaun perempuan lah. Akaun Maybank ke, CIMB ke apa ke. Akaun ni. Nombor akaun. Jangan lupa. Bagi sekali. Nombor akaun. Atas nama siapa? Nama perempuan lah. Nama saya ni. Sebelum atau pada 28 hari bulan. Setiap bulan. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab 28 hari bulan ni. Dia termasuklah Februari sekali lah. So kan lengkap kat situ. Jumlah dah ada, pembayaran ke mana akaun, nombor akaun dah ada, bayar bila lagi dah ada, sebelum atau pada 28 hari bulan. Perempuan buat macam tu supaya kita tak payah tunggu. Nanti kita tunggu bila nak bayar ni 28 ke 29 ke. So kita nak kena call lagi kan benda tu kadang-kadang rumit. Kalau kita ni dengan contohnya X tu tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa isu berkaitan dengan anak, then okey. Setengah-setengah orang mereka ni ada masalah konflik dari segi communication tu konflik. So kalau kita dah letakkan dalam letakkan dalam benda tu, then tak payahlah kita nak tunggu lagi, kita tunggulah. Sebelum 28 mesti masuk punya lah. Sebab dah ada perintah sebut macam tu kan. So itulah benda-benda yang kita boleh gunakan. So 3 tips yang saya share untuk petang ni. Minta maaf perempuan, saya tak boleh nak jawab soalan. Kalau saya jawab soalan kan panjang jadi cerita. Sebab sharing petang ni sharing yang simple-simple saja. Sebab malam biasanya kalau saya buka Q&A live, nanti boleh join, tak ada masalah. So benda-benda ni yang saya share ni ada semuanya saya yang lebih detail lagi, ada juga yang saya banyak kongsikan dalam ebook yang saya bagi sebelum ni. So ada 5 ebook yang kita bagi just untuk bahan bacaan tuan-tuan dan puan-puan during PKP punya time ni. Saya buka masa PKP saja, lepas tu saya nak tutup dah. Sebab benda ni eksklusif yang lama punya, saya just bagi balik, is a free. Boleh klik pada link dekat bawah tu. Link dekat posting saya tu ada satu link, boleh dapatkan tu. InsyaAllah kalau tak ada halangan, esok kita akan buat sharing petang. Jangan lupa share ataupun komen. Kalau ada persoalan boleh tag dalam komen. Saya akan jawab secara teks nanti. Buat masa ni saya tak boleh jawab lagi untuk masa live ni.
sebab saya nak live sekejap saja. Just sharing sikit petang. InsyaAllah semoga ada manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Puan Azwa, Puan Syasha Cinta, Puan Lin Lin, Puan Nur Ashiqah, Puan Ina Dayana, Aida Aziz, Tuan Amirul Hakim, Abu Amar. Okey, terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.